Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa kita lagi dalam kelas sejarah tahun 5. Pada hari ini kita akan melihat unit 5, Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara bahagian 1. Okey, semua sudah bersedia? Jom kita ke kelas Cikgu Zima. Apa yang kita hendak belajar pada hari ini? Hari ini kita hendak melihat perjuangan 5 tokoh kemerdekaan negara bahagian 1. 7.2 Perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan, dan standard pembelajaran kita adalah 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, yang mana kita akan menyenaraikan tokoh, menyatakan sebab dan menerangkan peristiwa tokoh tempatan menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. 7.2.4 menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan tokoh terdahulu. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurang 4 daripada 5 tokoh yang telah dipelajari. Kemudian, murid dapat menyatakan sebab campur tangan dan menerangkan peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap penjajahan kuasa asing. Seterusnya, kita akan melihat dulu tokoh pejuang muncul dari negeri mana. Terdapat 10 tokoh pejuang dalam topik bangkitnya pejuang. Antaranya adalah Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Jangguk, Sharif Masahur, Rentap, Mak Saleh, Antonom, Datuk Bahaman, Dul Said, Yang Tuan Anta, Datuk Maharaja Lela. Kamu boleh lihat di manakah para pejuang ini berasal. Seterusnya, kita akan lihat satu persatu. Datuk Maharaja Lela Pak Ndak Lam. Sebelum cikgu terangkan Datuk Maharaja Lela Pandak Lam ni, cikgu ke belakang sekejap. Kita pergi balik kepada peta ni. Cikgu nak tunjukkan sedikit. Antara tokoh yang kita akan sentuh pada hari ini adalah Tok Jangguk, kemudian Datuk Bahaman, Yang Tuan Anta, Dul Said dan juga Datuk Maharaja Lela. Untuk hari ini kita akan menyentuh 5 tokoh ini sahaja. Kemudian, kita pergi balik kepada Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Siapa dia ni? Beliau adalah orang besar berlapan Perak. Beliau mentadbir kawasan Pasir Salak. Kenapa beliau menentang British? Kerana Presiden British J.W.W. Bush campur tangan dalam hal pentadbiran dan adat resan orang Melayu. J.W.W. Bush juga ambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. Pihak British kenakan cukai baharu dan Presiden juga bersikap angkuh dan sombong. Terdapat peristiwa ataupun berlakunya peristiwa penentangan yang mana pada
bulan Februari 1875, Sultan para pembesar termasuk Datuk Maharaja Lela bantah campur tangan British. Pada September 1875, Datuk Maharaja Lela mengambil tanggungjawab untuk membunuh J.W.W. Bush. Pada November 1875, J.W.W. Bush dibunuh oleh Seputum atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Sala. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan Seputum dihukum gantung. Di sini kamu kena ingatlah siapa yang membunuh Presiden British. Atas arahan siapa. Itu antara kunci-kunci yang mana kita perlu ingat tentang Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Seterusnya kita pergi kepada tokoh yang kedua. Siapa Abdul Said bin Omar? Abdul Said bin Omar ini juga dikenali sebagai Dul Said. Yang mana Dul Said memegang jawatan sebagai penghulu Naning. Beliau dilahirkan pada tahun 1773, berasal daripada suku Semelenggang. Mengapa Dul Said menentang penjajah? Kerana untuk pengetahuan kamu juga, Naning adalah kawasan sempadan dengan Melaka. Beliau enggan membayar cukai yang ditetapkan oleh pihak British. Selain itu, beliau mempertahankan kedaulatan Naning. Disebabkan penentangan tadi, berlakulah peristiwa penentangan yang mana pada tahun 1831, British kalah. Dul Said menang kerana terima bantuan tentera dari Ulu Muar, Sungai Ujun, Seri Menanti dan Rembau. Pada tahun berikutnya iaitu 1832, British membuat serangan balas dan British menang kerana dibantu oleh sekutu Dul Said. Dul Said menyerah diri akhirnya dan beliau diberi penceng dan sebidang tanah. Beliau dibawa ke Melaka. Antara yang perlu diingat adalah Dul Said merupakan penghulu Naning yang mana menentang. Beliau menentang kerana beliau tak nak bayar cukai dan ingin mempertahankan kedaulatan Naning. Seterusnya kita pergi kepada tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga kita akan mengenali Tunku Antah Raja Rading. Yang mana dikenali juga sebagai Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah ini adalah anak Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Kenapa beliau menentang penjajah British? Antara sebab-sebabnya adalah British mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Tindakan British menyokong Datuk Kelana yang mendakwa teraci wilayahnya tidak dipersetujui oleh Yang Tuan Antah. Beliau bimbang British luaskan kuasanya ke atas wilayah yang lain. Disebabkan penentangan itu, berlakulah beberapa peristiwa. Antaranya adalah pada tahun 1875 berlakunya pertempuran di Paroi. Beliau berjaya, tetapi British menyerang balas pasukan Yang Tuan Antah menyebabkan Yang Tuan Antah kalah. Pada 1876 rundingan tamat pensengketaan. Yang Tuan Antah diiktiraf Yang Tuan Besar Seri Menanti. Akhirnya rundingan untuk tamatkan persengketaan, British mengiktirafkan Yang Tuan Antah sebagai Menteri Besar Menanti. Seterusnya kita pergi kepada tokoh yang keempat. Tokoh yang keempat ini adalah Datuk Bahaman
Abdul Rahman bin Iman Noh. Itu adalah nama penuh beliau, dan kita kenali beliau dengan Datuk Bahaman. Okey, Datuk Bahaman kita kenal dia melalui gambar. Okey, kalau dia pakai serban macam tu, okey, kamu akan ingat itu adalah Datuk Bahaman. Biasanya tokoh-tokoh ni kalau kita nak ingat, kita tengok gambar yang berbeza. Okey, sebab dia kan tokoh yang terdahulu. Okey, kita kenal dia pun melalui gambar, melalui peristiwa, melalui penceritaan dia. Okey, jadi kita nak tahu siapa ni Datuk Bahaman? Okey, Datuk Bahaman Abdul Rahman bin Iman Noh. Kenapa dia menentang penjajah? Okey, antara sebabnya adalah Datuk Bahaman kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan jawatan sebagai pembesar. Okey, itu yang dia menimbulkan rasa tak puas hati Datuk Bahaman. Okey. Kemudian Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Okey, dia tak sukalah bila British membina balai polis di kawasannya, sedangkan Datuk Bahaman sendiri boleh menjaga kawasannya sendiri. Okey. Kemudian berlakunya peristiwa penentangan pada 1891. Datuk Bahaman mengetuai serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Terua. Pada tahun 1892, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan. Pada 1894, Datuk Bahaman menguasai Kuala Tembeling dan Jeran Ampai. Dan seterusnya pada 1895, Datuk Bahaman berundur ke Kelantan setelah British menawan semula Jeran Ampai. Jeran Ampai itu adalah rentetan peristiwa penentangan yang berlaku antara Datuk Bahaman dan juga pihak British. Okey, seterusnya kita pergi kepada tokoh yang kelima. Okey, tokoh yang kelima ni, janggut dia panjang. Bila nampak janggut panjang macam tu, pakai serban, itu adalah Tok Janggut. Okey, yang mana Tok Janggut ini namanya adalah Haji Mat Hassan bin Munas, yang mana dilahirkan pada tahun 1853, Kampung Jeram Pasir Putih, Kelantan. Okey, kenapa Tok Janggut ni pun menentang British? Okey, Tok Janggut tidak bersetuju dengan pengenalan sistem penasihat British. Penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan mereka. Peraturan baharu British menimbulkan kesulitan kepada penduduk kampung. Okey, pada pandangan Tok Janggut ni, British ni membawa banyak masalah, banyak kesulitan kepada penduduk kampung dan juga beliau sendiri. Okey, berlakulah peristiwa penentangan yang mana pada tahun 1915, Tok Janggut menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. British menyerang balas Tok Janggut yang berkubu di kampung Dalam Pupuh. Tok Janggut terkorban dalam pertempuran tersebut. Okey, seterusnya, kita dah melihat kepada 5 tokoh pejuang. Okey, antara kelima-lima ni, kita ada sedikit iktibar. Okey, kita boleh ambil iktibar daripada perjuangan mereka. Okey, sebagai rakyat Malaysia, perlu ke kita kenal siapa mereka ni? Okey, perlu ke kita ambil tahu siapa Datuk Bahaman, siapa Tok Janggut? Mestilah perlu, supaya dengan mengenali mereka, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa yang telah berlaku. Okey, apa iktibar dan pengajarannya? Okey, apa yang kita boleh lihat, apa yang boleh kita ambil daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah, iktibar dia, tanpa ilmu kita mudah dipermainkan oleh pihak musuh.
Maksudnya kat sini, kita kena ada ilmu supaya bila kita berhadapan dengan musuh, kita dapat tawan pihak musuh sama ada melalui cara halus ataupun cara kasar lah. Sebagai contoh, bila kita ada ilmu, mungkin kita boleh buat rundingan apa semua kan. Okey, kemudian bersatu padu untuk menjadi bangsa bermaruah. Kalau kita tengok tadi ada tokoh yang bila diserang balik oleh pihak British kalah. Kenapa? Dibantu oleh sekutu. Contohnya Dorset tadi. Jadi kita perlu bersatu padu tadi untuk menjadi bangsa yang bermaruah. Kita perlu ada maruah lah. Okey. Kemudian, perpecahan dalam masyarakat memudahkan musuh menguasai kita. Kalau kita berpecah, kita bergaduh, puak ni bergaduh dengan puak ni, bangsa ni bergaduh dengan bangsa satu lagi. Bila berlakunya perpecahan dalam masyarakat, memudahkan musuh untuk menguasai kita sebab kita dah tak sepakat kan. Kita dah ada grup-grup kita sendiri, kita dah ada puak-puak kita sendiri. Jadi musuh senang nak laga-lagakan kita, dia jadi senang untuk menguasai kita. Jadi kita kena elakkan perpecahan dalam masyarakat. Okey, seterusnya ialah perebutan kuasa menjadikan kita berpecah belah. Okey, perebutan kuasa menjadikan kita berpecah belah, contohnya berebut kuasa, bergaduh, nak menguasai satu-satu kawasan sebagai contoh menjadikan kita berpecah belah. Okey, seterusnya perlu kuatkan ekonomi, elak terpedaya dengan tawaran musuh. Kita perlu kuatkan ekonomi kita supaya kita dapat berdiri dengan sendiri. Itu adalah antara iktibar dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada tokoh-tokoh yang kita pelajari pada hari ini. Rumusan pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat meneroka bukti. Bukti 5 tokoh yang terlibat dalam penentangan dan campur tangan kuasa asing. 5 tokoh yang kita belajar hari ini ni, dia ada bukti bahawasanya dia berjuang menentang campur tangan kuasa asing berdasarkan penerokaan bukti oleh ahli-ahli sejarawan kita. Kemudian memahami sebab dan musabab penentangan tokoh tempatan terhadap penjajahan. Kita faham kenapa ataupun sebab apa dia menentang British. Kenapa dia menentang? Jadi kita ada sebab kenapa. Tak adalah kita kata tokoh kita ni secara sengaja gila kuasa. Benda-benda yang kita boleh katakan tak menasabah. Kenapa dia nak menentang British? Ataupun nak menentang penjajahan. Bila kita kita mengenali tokoh ni, kita akan faham sebab dan musabab penentangan tadi. Kemudian apa lagi yang kita dapat hari ini adalah setiap peristiwa yang berlaku dapat memberi nilai pengajaran dan iktibar kepada generasi masa kini. Setiap peristiwa yang berlaku tu mesti ada kebaikannya jika kita melihat dari segi sudut positif. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Cikgu akan terangkan lagi 5 tokoh yang kita belum sentuh lagi pada hari ini. Cukup setakat itu dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan dilupa ya anak-anak like, share, subscribe video ilmu ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan yang lain. Kongsi-kongsilah ilmu yang kamu dapat pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini diberkati. Amin.